Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, terima kasih cikgu ucapkan dan tahniah kepada pelajar yang join kelas pada malam ni. Sebab macam biasalah kalau kelas pagi 7.30 pukul 8 memang tak ada ni lah. Kalau ada pun senyap, sepi je. Semalam ni meriah sikit lah. Ada orang sama sembang. So seronok lah cikgu nak ajar. Kan? Ada pelajar tumpang pun okey lah. Tumpang pun tumpang lah. Janji ilmu tu sama belajar. Betul. Janji belajar. Tak macam ikut. Ya. Okay, so malam ni kita punya objektif simple je. Kita nak fokus macam mana nak buat kiraan atau nak hitung beberapa perkara yang terlibat ataupun yang melibatkan apa yang ada dalam tuas. Kita baca tuas belum? Yang ni, yang Fikri apa nama tadi? Fikri tu semua dah baca. Fikri, Muhammad Aiman. Dah baca tuas belum? Muhammad Naim, Muhammad Ikhwan. Alah, lupa lah cikgu. Okey. Cikgu nak fokuskan tajuk tuas ni sebab biasa dalam exam tajuk ni memang sangat-sangat famous. Dia punya soalan lah. Memang selalu keluar sama ada dalam soalan objektif ataupun soalan bahagian B atau C. At least mesti ada bahagian tuas ni lah. Okey, sebelum kita pergi kepada objektif kita pada malam ni, cikgu nak tanya dululah. Okey, mana-mana yang awak dah belajar pasal tuas, terutama kelas 2 kreatif, cikgu nak tanya, apa elemen ataupun apa benda yang perlu ada dalam tuas? Kalau ada benda tu, kita akan panggil dia tuas. Apa yang perlu ada dalam tuas? Batu. Ya, tak, apa benda yang perlu ada dalam tuas? Siapa nak jawab? Kalau kita nak Barang untuk ukur cikgu. Kalau kita nak lukis Pampadat. benda tu kena ada apa? Berat? Jisim. Salah, kurang tepat. Salah. Apa lagi yang perlu ada pada tuas? Sekejap. Beban tu cikgu. Betul. Beban lagi. Beban. Jisim tak sama cikgu. Jisim. Beban keluarga. Jisim tu kira beban lah. Fulcrum. Lagi. Saya betul. Satu lagi. Beban, fulcrum dengan apa? Ni nak tekan, nak tarik, nak tekan. Sabar. Tekan, tarik, tolak. Apa benda tu kita panggil? Apa? Tekan, tarik, Sekejap. tolak. Momentum. Kurang tepat, huruf dia D. Yeah. D. Tarikan. Apa kau di? Daya, Tanusri jawab betul. Tanusri jawab betul, daya. Saya baru nak jawab daya tadi. Faham. Okey, kita tengok balik gambar ajar sebelum ni untuk tuas ataupun tuas tu kita buat sebab nak memudahkan kehidupan kita. Dia macam mesin ringkas lah. Tak kisahlah apa pun mesin pun. Okey, dalam tuas kena ada fulcrum, kena ada beban, kena ada daya, baru kita panggil dia tuas. Okay, so dia ada berapa jenis tuas? Ada berapa kelas? 3 kelas. 3 kelas. Kelas pertama, kelas kedua dengan kelas ketiga. Okay, nak bezakan antara ketiga-tiga tu kita kena tengok dekat mana kedudukan dia punya fulcrum. Fulcrum tu apa? Banyak betul soalan ni. Fulcrum tu apa? Yang tengah-tengah tu. Yang tengah-tengah? Apa syarat fulcrum? Dia tak semestinya tengah-tengah. Apa maksud fulcrum ni? Sembang. Alah yang untuk tampung dia tu. Tampung. Lagi. Boya. Titik. Sokongan. Fulcrum sokongan. Sokongan. Titik Kurang sokongan. tepat. Titik sokongan, titik hampir-hampir. Apa? Apa dia maksud fulcrum? Titik sokongan yang tepat, yang tetap Pak Cikgu. Ya, betul. Fulcrum tu maksudnya benda tu dia tetap. Dia tak berubah, dia tak bergerak. So kita ada daya, kita ada fulcrum, kita ada beban. So fulcrum ni kira macam benda tu dia takkan
berubahlah dia punya kedudukan. Okay. Alright, so kita terus pergi kepada apa yang kita nak fokus pada malam ni, iaitu okay, so dalam tuas mesti kena ada daya, okay, kena ada fulcrum. Semua nampak kan dalam gambar ajar ni? Kena ada beban. Okay, daya tu kena ada lah, sebab daya tu kita nak bagi dia tekanan, sama ada kita nak tolak. Tolakkan dan tarikan. Sama ada tolakan ataupun tarikan. Itu adalah daya. Okay. So contoh untuk setiap alat yang dicipta oleh manusia untuk memudahkan kehidupan manusia, maksudnya kalau kita guna gunting, kalau kita guna pengetik kuku, kalau kita guna stapler, okay, kita nak guna alat-alat tu supaya memudahkan kehidupan kita. Dan mesti alat tu dalam keadaan yang balance ataupun stabil lah. Okay, so balance daripada segi mana? Okay, so ini adalah rumus dia lah. Rumus macam mana supaya setiap alat yang dicipta tu kita boleh tekan, kita boleh pegang dalam keadaan yang selesa ataupun seimbang. Okay, so rumus dia adalah beban dalam unit Newton darab dengan jarak. Okay, yang ini, okay, bila tengok kata kunci dia adalah dari fulcrum. Okay. Dia nak balance, biar dia jarak beban dari fulcrum, satu lagi darab dengan jarak daya dari fulcrum. Baru alat ni kita akan panggil dia dalam keadaan yang seimbang ataupun balance. Cikgu ulang, beban darab dengan jarak, okay, jarak dari fulcrum, okay, daya darab dengan jarak daya dari fulcrum. Okay, satu kena ada daya, satu lagi kena ada beban. So jarak dia mesti daripada fulcrum. Sebab kita ingat balik tadi, fulcrum adalah suatu titik yang tetap. Okay, kita pergi contoh dulu. Sama macam kita main jongkit-jongkit. Sejongkan jongkit. Beban dia nak Faham. Okay, so jongkan jongkit ni contoh dia. Yang mana fulcrum? Fulcrum ni adalah ni yang tengah-tengah ni kan. Segitiga ni. Beban mana satu? Ikuan. Manusia. Beban mana satu? Yang manusia. Ikuan beban. So beban mungkin boleh jadi air, mungkin boleh jadi Wehong. Okay, kata kunci dia sekarang, bila awak nak jongkit, tak balance kan? Ada yang mesti ada yang tak balance. Okay, kalau secara logiknya, macam mana awak nak bagi supaya jongkit ni akan jadi balance? Maksudnya dua-dua kayu ni dia tegak. Yang tengah-tengah cikgu. Yang ni memang tengah-tengah. Fulcrum ni. Fulcrum. Okay. Dia kena ada daya. Kalau secara logiknya. Okay. Ayat biasalah. Seorang ni kurus. Okay. Ayat ni apa ni? Giant 200 Newton. Dia ringan sikit lah. Wei Hong dia 300 Newton. Berat 100. Okay. Tak sama berat ni. Tak sama berat. Tapi macam mana? Sama berat. Kata macam mana papan ni boleh jadi straight, seimbang? Dia kena Sama berat. Berat mana boleh ubah? Dah dia. Sama berat. Sabar. Orang tengah main macam mana? Sama berat. Macam mana awak nak ubah dia punya berat tengah main? Ni cikgu, Mana boleh. Dia kena ke depan sikit cikgu. Wei Hong tu kena ke depan sikit. Wei Hong. Dia satu kena tambah satu. Betul. Wei Hong ni, orang nampak tak jarak dia? Wei Hong ni kena bergerak ke depan sikit. Baru papan jongkak-jongkit ni akan jadi balance ataupun lurus. Itulah tu kata. Macam mana nak tahu kalau orang tu berat satu, kecil satu, mana sama?
So ini gambar rajah je lah. Okay, ini contoh. Contoh. Okay, kalau kita tahu. Okay, kalau kita tahu dia punya berat. Maksudnya bila seorang berat, seorang ringan, yang berat tu kena bergerak ke depan. Maksudnya dia kena menghampiri fulcrum. Okay, yang berat ni kena menghampiri fulcrum. Maksudnya jarak Wei Hong dengan yang tengah-tengah ni lagi dekat berbanding jarak Jia Ying ni. Dia kena ke belakang. Okay, so ini dalam, maksudnya kita tengok secara realiti lah. Okay. Dari segi pengiraan, okay, ini daripada segi pengiraan berdasarkan rumus yang dia bagi tadi. Okay. Kalau awak lihat, Jia Ying 200 Newton, Wei Hong 300 Newton. So sama ada salah seorang akan jadi daya, salah seorang akan jadi beban. Okay. So kita tak kisahlah. So kita ganti je mana-mana. Okay, contoh dia ambil kat sini. Jia Ying sama dengan 200 Newton. Gantilah. Okay, 200 Newton. Kalau ini dalam Newton. Okay, syarat dia kena dalam Newton meter. Okay. Kalau dia bagi dalam kg, kata kalau Jia Ying ni dia bagi berat dia 15 kg. Macam mana nak tukar di dalam Newton? Kalau nak tukar dalam Newton jadi kena berdarab dengan berapa? 15. KG ni tukar ke dulu Ego. Kalau kg, dia bagi dalam kg, kilogram, awak kena tukar dalam Newton dulu. Ya. Maksudnya 1 kg bersamaan dengan 10 Newton. Tarikan graviti. Ini memang tetap. So kalau dibagi dalam kg, 15 kilogram, berat Jia Ying akan jadi 150 Newton. Itu je. Okay, yang kena perhatikan. Kadang-kadang dalam soalan dia bagi kg. So bila kira jadi salah lah. Syarat dia kena ada dalam Newton meter. Newton ni maksudnya dia punya jisim lah. Ya, ada daya tarikan graviti kena darab dengan 10. Okey. So tadi Jia Ying 200 Newton. Darab dengan D. D ni maksudnya kita tak tahu berapa jarak di antara fulcrum dengan Jia Ying duduk. Yang ni dia suruh cari dalam soalan. Okey. Untuk Wei Hong, okey. Sama dengan dekat tengah-tengah ni, maksudnya kedua-dua nilai kena sama. Baru papan ni jadi seimbang. Okey. Wei Hong Habis bajet. Wei Hong dia bagi 300 Newton. So 300 Newton. Mana maklumat yang dia bagi isi? Ganti. Okey. Jarak daya dari fulcrum. Jarak Wei Hong sampai ke fulcrum dia dah bagi 2 meter. Okey. So asas matematik. Asas matematik ini kan darab. Kan? Bila pindah ke sana, dia akan jadi operasi bahagi. Tu yang dapat 300 Newton darab dengan 2 meter bahagi dengan 200. Maka jarak dia akan dapat 3 meter. So maksudnya sekarang ni Jia Ying perlu duduk jauh sikit 3 meter. Tapi Wei Hong kena bergerak ke depan sebanyak 2 meter. Alright. Baru benda ni akan jadi straight, balance ataupun seimbang. Okay, ada soalan? Boleh faham? Tak ada. Okay, kita pergi ke contoh yang kedua. Okay. Contoh kedua. Ini pun gambar yang biasa kita tengok. Menunjukkan seorang lelaki cuba menggerakkan batu besar. Okay, sekarang dia bagi batu besar berjisim 100 kg. 100. Okay. Dia menggunakan batu kecil ni sebagai fulcrum. Sebab benda ni tak bergerak. Dia sebagai penahan. Dia fulcrum. Jarak di antara batu besar dan batu kecil, batu besar
dengan batu kecil adalah 0.5 meter. Dan jarak di antara lelaki dan batu kecil sebanyak 2 meter. Bila dapat soalan conteng lukisan tu. Sejuk sangat. Siti Noriza baru masuk. Okey. So kita dah catat semua maklumat dia bagi. Sekarang ni dia suruh cari apa? Okay. Dia suruh cari berapakah daya yang perlu dikenakan oleh lelaki itu untuk menggerakkan batu besar. Maksudnya lelaki ni kena bagi tenaga dia sebanyak mana untuk membolehkan batu besar ni boleh bergerak. 250 ni. Okey. So langkah yang pertama macam cikgu cakap tadi, kalau dibagi dalam kg, kena tukar dalam bentuk kepada nilai Newton, dia punya unit SI. So beban tadi 100 kg, kena darab dengan 10. Kenapa 10? Sebab daya tarikan graviti bersamaan dengan 10 Newton bagi setiap 1 kilogram. So jawapan sekarang ni kita dapat nilai 1000 Newton untuk beban. Maksudnya beban tu apa? Batu ni lah. Betul. Okay, batu, ya. Batu besar. Sebab dia ada 2 batu kan. Batu besar tu, batu kecil satu. Okay. So seterusnya, kita ambil balik rumus tadi. Ni rumus yang dia bagi. Okay. Tengah-tengah ni maksudnya dua-dua kena dapat nilai yang sama baru dia balance. Okay, kita ambil dulu. Beban tadi batu. Berapa batu? Sama dengan 1000 Newton. Jarak beban dari fulcrum. Beban dari fulcrum berapa? 0.5 meter. Ya. Okay, sama dengan daya kita tak tahu nak kena cari. Tapi jarak daya dengan fulcrum dia dah bagi sebanyak 2 meter. So selesaikanlah. Okey, selesaikanlah. Ni pun sama. Kalau tadi belah sini kan daya, ni pun sama je. Sebab bila operasi darab, kita pergi ke sebelah lain, dia akan jadi operasi bahagi. Maksudnya ni, darab pergi ke sebelah lain, dia akan jadi operasi bahagi. So 2 meter ni yang kena duduk bawah. So, bila awak tekan calculator, dapat nilai dia sama dengan 250 Newton. Okay, kalau daya, jawapan dia mesti dalam Newton sahaja. Okay, ada soalan? Okay, kalau tak ada ni, sebelum cikgu bagi kelasan lain, kita buat dulu dalam kelas sementara ni. Ni soalan. 2 soalan je malam ni. Cuba buat sekarang. Okay, cikgu. Sekejap Alright. Pen jap. Garis dulu mana kata kunci. Dah, bukan. Boleh buat semua. Buat dulu. Ni dia suruh buat ni. Ni dia suruh eja. Apa aja? Perahu. Eja perahu. Awet Cina mana PM tu Hafizul? Jawab soalan dulu. Okay, kalau yang dah siap, awak boleh bagi jawapan dekat ruangan chat, cikgu nak tengok. Awak dapat berapa?
Okay, mana yang dah siap boleh tulis berapa jawapan nak dapat dekat ruangan chat. Kita tengok siapa yang betul. Salah tak apa. Cikgu kalau salah, Alah, salah tak kena apa-apa pun. oh. Okay. Ya, cuba. Cuba. 25 ya. 25. Kurang tepat. Cikgu, Ya. Tengok ni je. Bagikan dia 2. Dia dekat saya. Equal. Tak. N-I-N. Ni. Petang. Dek. Ni. Petang tu. Okay. P equal. Nak senang, awak jadikan fulcrum ni sebagai penanda. Belah sini mesti sama dengan belah. Berapa dapat? N-I-N. Kurang tepat. 12. cikgu. Up sikit. Saya rasa Mungkin awak salah bawa ni kot. Awak alihkan nombor ke mana-mana ni. salah. Ada jawapan lain? 12.5. Assalamualaikum cikgu. Ya. Ni saya murid baru cikgu. Selamat datang pelajar baru. Cubalah. Salah pun tak Hai Syarin. Bakul. Kau ni weh. Coming tak ada malam ni. Kenny Leong. Boleh jawab Kenny Leong? Cikgu boleh panggil saya Miju. Ya, Jeju. Miju cikgu, Miju. Okey, baik Miju. Cuba jawab Miju, dapat tak? Tak dapat. Betul ke awak ganti tu? Cek balik. Kata kunci dia. Yang ni beban. Yang ni daya. Jangan campur-campur. Kata kunci dia kita bagi dia. Fulcrum ni sebagai penanda. Cikgu, Ya. Guru Zakira. Guru Zakira. Zakira? Suruh Zakira. Tadi Zakira ada ke? Tadi siapa yang left tadi? Zakira ke Zahira? Zakira. Zakira banyak kali keluar error saja. Line dia tak okey kot. Kenapa cikgu? Berapa jawapan dapat ke? Tak dapat saya masuk. 8.33 cikgu. Apa? 83.33. Tak ada point. Oh, tak ada point eh? Tak ada. Kami ada kelas.
Cikgu, Ya. 25. Jauh sekali. Okey, cikgu beri kata kunci. Satu, beban, Okey. jarak. Okey, ni ni yang beban. Tak kisahlah mana-mana pun, kiri kanan sama je. Okey. Dia kena balance dengan sebelah lagi. Kalau yang satu ni beban, satu lagi daya. Satu lagi daya. Dua-dua mesti ada jarak. Okay, cikgu dah bagi clue ni. Mungkin awak ada salah ganti kot. Ni dah bagi. Ini daya. Ini jarak. Ni pun jarak. Semua dah tahu kecuali nilai batu besar ni je. Ataupun beban. Nilai dia adalah dalam 3 angka. Tujuh lima kosong. Ya, tepat sekali. Power. Okey. So kata kot, nak senang ni je. Tengah-tengah ni mesti balance. Sama ada yang sebelah sini beban ke, sama ada yang sebelah sini daya ke, dia tak kisah. Janji dua-dua ni akan dapat nilai yang sama. Okey. So kita mula, kita buat perbincangan. Beban dekat sini. Bajet, artis lol bajet. Beban tak tahu. Tulislah. Naim lagi. Daya, Okey. darab jarak cikgu. So belah sini beban. Jarak dia adalah 1 meter. Okey, daya yang sebelah ni gambar orang ni. Dia dah bagi 250. Darab dengan tiga. Darab dengan 3. Aduh. Daya. So bila kita alihkan, ini operasi darab. Okey. Bawa ke sini jadi operasi bahagi. Jadi 250 darab 3 per dengan 1. So jawapan dia akan dapat 750 Newton. Okey. Okey. Soalan 2 pula. Soalan 2 dia ini sikit. Dia tricky sikit lah soalan 2. Ni fulcrum. Daya. Dia secara daya berapa? Okey, soalan 2. Salah kecil je pi. Okey, Wak. Kecil je pi. Okey. Gitu. Tu lah, tu masalah. Siap, Ami. Ami, apa Ami? Apa itu? Apa yang siap? Tadi just siap dah. Ini betul. Untuk yang cek. Tangkap dia cek.
Balik. Jadi satu tambah dulu. Coba. Itu gila. Coba berapa lagi ya? Coba nih. Art. Aku art. Iya gila deh. Itu nih. I. Satu nih. G. G batu I. Lepas nih. Tasya kali. G. Batu I. I dekat ini juga. I belum dia. Coba sorry. Batu nih lah. Ni sekarang ni. Ni bisa. Tinggi. Tarik I. Baca. Tanya cepat ni. Okay, siapa dapat jawapan? Ni 400 bagi 50 cm cikgu. 400 bagi 50. Salah. cm. Dia bukan bagi dengan 50. Boleh. Ya. Sekali. Sekali berapa ni cerita? Okay, soalan ni dia tricky sikit sebab dia punya fulcrum dekat ujung, beban dengan daya satu, dia dekat satu, nampak macam satu ni lah duduk sekali, tapi sebenarnya dia lain. Ni yang trickynya. Jawapan 200 kan. 200 Newton, yes. Siapa yang jawab ni? Ya. Farani jawab dua, betul. Jawapan dia adalah 200 Newton. Okay. So macam mana dapat 200 Newton? Okay, sama macam tadi. Dua-dua belah beban. Sekejap. Dua-dua belah beban dengan daya, dia kena sama nilai. Okay, kita isi dulu mana yang kita tahu. Okay, kita isi yang beban dulu. Beban yang kita tahu dia bagi sama dengan 400 Newton. Okay, 400 Newton. Darab dengan jarak. Jarak ni masalahnya, jarak mana satu kita nak ambil. Okay, kita kena ingat jarak dia mesti daripada mana? Daripada fulcrum. Okay. Beban ni beban ni. Betul lah. Ni beban. Dibuat anak panah ni. Okay, fulcrum ni yang tayar ni. Jadinya berapa jarak ni? Yang cikgu tanda warna hijau. Tu 50 cm cikgu. Kalau tukar dengan 1/5. Ya. So dia bagi ni, dia bagi 1 meter kan? Nak tahu yang hijau ni 1 meter ataupun 100 cm kena tolak dengan 50 cm. Dapat jawapan dia sama dengan 400 Newton darab dengan 50 cm. Okay, ini untuk beban. Okay, beban dah settle. Kita pergi yang daya pula. So daya kita tak tahu. Kita nak cari daya. Tapi
Okay, jarak kita boleh cari. So jarak dia berapa? Jarak dia daya ni sampai ke fulcrum. Dia dah bagi sebanyak 1 meter. Okay. Sebab yang ni kita pakai cm. So 1 meter kita pakai juga dalam unit cm. Okay. So tak tahu daya, sini operasi darab, bawa ke sini, sebelah lain, kena jadi operasi bahagi. Okay, so jawapan dia akan dapat potong, tinggal Newton saja. Okay, bila kira, jawapan dia adalah daya sama dengan 200 Newton. Okay, boleh faham? Faham tu. So soalan B ni dia tricky sikit lah. Dia nak uji punya ni. Dia nak suruh baca gambar tu dengan betul. So jawapan nombor 2 adalah 200 Newton. Ikhwan tekan 1 ni kenapa ni? Makan nasi Pattaya? Okay, tahniah Barani sebab jawab soalan dengan betul. Okay, kalau dah tak ada soalan, biasalah setiap kali kelas mesti cikgu akan bagi latihan nak test awak punya power lah, nak test awak punya kefahaman dengan lebih lanjut. Okay, so tugasan malam ni, kalau ada masa malam ni, buat malam ni lah. Okay, buat malam ni lagi baik sebab awal lepas belajar kan, lagi senang faham. Ini untuk tugasan malam ni dan juga esok lah kiranya. Kan kita punya kelas esok. Okay, soalannya, cikgu akan bagi gambar rajah ni. Awak cuma perlu kira. Contoh soalan 1. Hitung daya yang ni. Mana soalan dia? Okey. Ini soalan dia kena jawab. Ada 4 soalan saja. Soalan 1 kena kira daya. Soalan 2 kena kira jarak. Itu saja. Okey. Awak buat dalam kertas mana-mana. Buat jalan kerja, jalan pengiraan. Lepas tu ambil gambar. Dah ambil gambar, awak upload dekat Google Form ni. Okay, klik je kat sini. Sama Saya ada tak ada Google Form. Google Form dalam internet lah. Yes, tak. Kan dia pakai Moi tu kan, yang Moi tu. Yang Moi tu. Cikgu tak kisah, awak tak semestinya isi MOE. Cikgu tak set. Cikgu tak setkan awak isi Gmail MOE. Yang penting ada file tu je. Okay, ni. Bila awak dah siap, ambil gambar je senang. Ambil gambar, upload je dekat sini. So ni dekat laptop, tapi kalau ambil handphone lagi senang. Handphone dia nanti adalah option dia. Dia suruh pilih gambar dekat mana ke, folder mana ke, galeri. Okay. Apa dying? Tak ada dying, tak ada apa ni? Tak ada apa dying? Tak, cikgu tengah borak cikgu. Oh, okey. Boleh tak ada masalah Ada perempuan. Tapi kalau rasa susah juga nak upload ni, macam ada masalah juga, dah cuba pun walaupun tak boleh buat, PM je lah cikgu tepi, WhatsApp tepi je lah awak punya kerja. Okay? Boleh? Boleh. Okay. So, cikgu rasa itu saja malam ni. Kalau tak ada apa soalan, cikgu ucapkan terima kasih dan tahniah kepada pelajar yang berjaya join kelas cikgu pada malam ni. Cikgu harap awak faham. Boleh buat soalan latihan, 4 soalan. Apa tu? Ikhwan tunjuk dah siap. Ikhwan tunjuk Zakira. Love. Siapa? Baiklah. Barani. Baiklah Iskandar. Zakira Barani. Apalah ni? Ini masuk ni. Udah mau main cikgu ni. Ini masuk ni rekod ni. Jangan.